Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada episod kali ini kita akan membincangkan tajuk berkaitan dengan Ramadan. Pada episod yang lepas kita telah menghuraikan iaitu apa kelebihan bulan Ramadan dan bagaimana untuk seseorang mukmin itu menghadapi bulan Ramadan, dan yang pastinya adalah yang ditekankan oleh Al-Fadil Ustaz berkaitan dengan kita berpuasa ini adalah untuk mendapat keredaan Allah SWT di samping untuk kita nak meraih syurga Allah Subhanahu wa taala pada episod yang lepas. Dan pada episod kali ini juga kita akan meneruskan lagi perbincangan topik berkaitan dengan bulan Ramadan, yang mana kita akan memberi fokus kepada tafsir surah Al-Baqarah pada ayat 183, iaitu yang mana Allah Ta'ala memberi penekanan yang khusus berkaitan dengan puasa ini diwajibkan kepada orang-orang Islam terutamanya. Bagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kamu umat Islam, orang-orang yang beriman, berpuasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu berpuasa. Untuk apa? Adalah untuk kita mendapat ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu, dan pada episod kali ini insya-Allah kita membincangkan berkaitan dengan puasa bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ni Omar Ni Abdul Aziz. Dan untuk itu Ustaz, saya ingin bertanya, mengapa ayat yang saya bacakan tadi itu menegaskan bahawa puasa diwajibkan kepada orang-orang yang beriman? Dipersilakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalamun ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam program Keadilan Mengaji. Tajuk kita masih berkaitan dengan Ramadan, dan pada kali ini kita sama-sama hayati tuntutan Allah melalui ayat berkaitan dengan kefarduan berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Satunya, apabila Allah Ta'ala guna ayat wahai orang beriman, maknanya gambaran satu ayat yang Allah Ta'ala guna sesuatu yang begitu lembut sebagai tanda untuk satu sudut untuk memujuk hati hamba-hamba Allah apabila dia sebut wahai orang yang beriman. Dan kita sendiri pun, kalau kita rasa kita termasuk dalam kelompok orang yang beriman, satunya kita kena beri fokus lah apa kehendak Allah SWT selepas pada itu. Yang kedua, kita kena faham makna iman itu sendiri, mukmin. Sebab kita sebut ini istilah gelaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mukmin, Muslim, kafir, contohnya. Jadi gelaran-gelaran ini bukan kita yang bagi, bukan manusia yang bagi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak selamat, kita kena ikut ciri-ciri yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk menjadikan seseorang itu seorang Muslim, untuk menjadikan seseorang itu seorang mukmin. Jadi kita kena ikhtiar dan kita kena hayati makna ayat ini. Apa yang Allah SWT nak. Kalau dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kutiba alaikumusiyam, telah ditulis, maknanya telah diwajibkan, telah difardukan kepada kamu asyam, berpuasa. Kita faham makna berpuasa. Antaranya kepentingan, kerana apa? Kerana puasa ni termasuk paksi rukun Islam. Jadi kalau kita seorang Muslim, sebagaimana kita ihtimam, kita ambil perhatian terhadap kefarduan solat,
kita juga kena ambil perhatian terhadap kefarduan tuntutan berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini juga telah difardukan kepada umat terdahulu. Sebab apa Allah Taala sebut macam tu? Supaya kita orang mukmin ni tidak rasa terbeban. Sebab ibadat berpuasa ni dari satu sudut memanglah secara fizikalnya kita rasa terbeban lah. Sebab tak boleh makan, tak boleh minum dalam tempoh yang agak lama. Setiap hari lebih kurang 12-13 jam antara subuh sehingga maghrib. Dan dia tak boleh pilih hari ni nak puasa, esok nak buka, tak boleh. Sepanjang Ramadan tu kena berpuasa. Ya. Baik, macam mana kita nak kurangkan bebanan tu? Allah Ta'ala sebut, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana difardukan kepada umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu ada syariat berpuasa. Jadi kalau kita faham hayati ayat ni, kita rasa, oh, bukan kita seorang. Kalau kita rasa terbeban, umat dulu pun terbeban juga. Mereka boleh ikut dengan baik, kenapa kita tak boleh ikut dengan baik? Sedangkan ini tuntutan daripada Allah SWT sebagai tanda kita ni hamba Allah SWT yang beriman. Asasnya, maqasid kita kata ataupun matlamat, tujuan utama daripada berpuasa di bulan Ramadan ni apa? Asasnya untuk la'allakum tattaqun, supaya kita betul-betul menjadi hamba Allah SWT yang bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Jadi apa yang kita dapat faham daripada Al-Fadhil Ustaz menyebut, iaitu maqasid daripada kita berpuasa ni adalah untuk kita dapat la'allakum tattaqun, iaitu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang penonton sekalian, insya-Allah berkaitan dengan la'allakum tattaqun ini kita akan hurai dengan lebih lanjut selepas ini. Jadi, ya, keputusan pertama dalam kongres ini, setiap pimpinan di semua peringkat dimestikan menjadi anggota KIRA sebelum akhir tahun ini. Setuju? Saya tegaskan, ya, ini perlu, kerana ini satu ikhtiar yang baik, ya, yang melangkau agenda politik khusus tetapi ekonomi rakyat. Koperasi ini seperti yang saya sebut 2 malam yang lalu adalah kegiatan ekonomi yang mungkin menjadi raksasa atau gergasi jika dapat didukung oleh ramai kemudian diurus dengan baik. Sejarah koperasi negara kita ada gemilangnya, tapi masalahnya ialah pengurusan. Jadi sebab itu dengan jaminan pengurusan yang baik, saya percaya kita akan sekali lagi menempa sejarah bagaimana koperasi boleh meningkat dalam masa singkat dan menjadi satu sukses dalam negara kita. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT, kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan ayat 183 dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat kewajipan untuk kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan Al-Fadhil Ustaz telah menjelaskan sebentar tadi, iaitu matlamat ataupun maqasid, tujuan daripada kita berpuasa ini adalah untuk kita mendapatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kali ini Ustaz, mungkin Ustaz boleh hurai dengan lebih lanjut, iaitu bagaimana untuk seseorang itu berpuasa dan ia dapat membantu untuk meningkatkan tingkat ketakwaannya dengan puasa itu, Ustaz. Maknanya kita kena hayati berpuasa itu bukan hanya setakat tidak makan dan tidak minum. Tapi kita kena langkau sehingga dengan berpuasa salah satu cara untuk kita dapat takwa. Dan takwa ni disebut bekalan. Watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maknanya dalam kehidupan ni kita kena ada bekalan. Kalau kita nak bermusafir, memang kita kena ada bekalan. Makanan, duit dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan keselamatan dan keselesaan sepanjang musafir kita. Ya, ya. Kita sekarang ni kehidupan atas dunia juga seolah kita bermusafir.
kita hidup atas dunia hanya sementara. Tapi kita perlu pada bekalan. Sebaik-baik bekalan, Allah Ta'ala kata bekalan taqwa. Jadi salah satu cara untuk kita dapat bekalan taqwa adalah kita memenuhi tuntutan Ramadan. Terutamanya dengan cara ibadat berpuasa. Sebab itulah Allah Ta'ala letak berpuasa ni salah satu rukun utama. Kepentingan. Kita nak takbirkan ubudiyah kita, ibadat kita kepada Allah, antaranya dengan berpuasa. Baik, apa itu taqwa? Kita faham secara mudah taqwa ni maknanya kita sebut ada unsur rasa takut kita kepada Allah SWT. Takut kepada azab Allah. Takut Allah Ta'ala tidak terima segala amalan kebaikan kita. Kita takut kita hidup atas dunia ni kita terleka. Kita terpesona dengan kehidupan dunia sehingga kita terlalai daripada melaksanakan tuntutan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jadi kalau kita ada rasa takut, maknanya kita ada unsur takwa dalam kehidupan kita. Baik, takwa juga dia tidak hanya pada unsur takut sahaja. Dia ada unsur takut dan apa tindak balas kita hasil daripada rasa takut. Itu yang disebut takwa adalah takut dan hidup kita dalam keadaan berhati-hati. Kalau kita bawa kenderaan, kita nak selamat, kita kena berhati-hati. Betul. Di jalan raya. Kalau sebuah kereta, tujuan dicipta kereta untuk kemudahan kehidupan kita. Dan kereta tu kita tengok, dia ada tempat untuk kita minyak, ada steering, ada cushion untuk kita duduk dengan selesa, ada gear. Kita nak laju, kita masuk gear 5 contohnya. Semuanya untuk membantu memudahkan kehidupan kita. Tapi pada zahirnya di kereta tu ada brake. Brake sebenarnya dia tidak membantu. Sebab kalau kita tekan brake, dia melambatkan perjalanan kita. Tetapi pentingnya brake untuk keselamatan. Sebagaimana brake ni penting untuk keselamatan kita, begitu juga kehidupan ni perlu pada takwa. Di takwa ni macam brake. Tidak semua benda yang kita nak, kita boleh buat. Tidak semua benda yang kita nak makan, kita boleh makan. Kita boleh buat, kita boleh makan, kita boleh rancang apa saja, tetapi dia ada hak dia. Hak dia adalah hudud, kita panggil hukum hakam Allah SWT. Kalau benda tu halal, kita boleh buat. Kita boleh makan, kita boleh minum. Tapi katakan haram, kita tak boleh nak buat. Tak buat itulah adalah takwa. Itu penting. Sebab itulah selepas pada ayat berkaitan dengan kefarduan berpuasa, dalam hizib yang sama, ayat terakhir disebut wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kita makan harta ni dengan cara yang haram. Maknanya takwa ni dia menyentuh keseluruhan kehidupan kita. Berkait dengan apa yang kita rancang, berkait apa yang kita kata, berkait apa yang kita buat. Semua sekali yang berkait dengan kehidupan kita, berkait dengan takwa. Jadi takwa ni kita boleh capai dengan segala amalan kebaikan yang kita buat, termasuk berpuasa di bulan Ramadan. Itu penting. Asas kita berpuasa di bulan Ramadan adalah hikmatnya macam mana matlamat akhirnya untuk kita capai takwa. Artinya berakhir Ramadan, kita boleh tak bekalan takwa tersebut. Sehingga kita nak buat apa saja, kita fikir tentang dosa pahala. Kita fikir tentang halal haram. Kita fikir tentang akhirnya dapat murka ataupun redha daripada Allah SWT. Kalau kita berfikir tu, maknanya ada bekalan takwa dalam kehidupan kita. Masya Allah, Ustaz. Jadi Ustaz, apa yang kita dapat faham bahawa takwa ni dia seolah-olah untuk mendidik, ataupun macam Ustaz bagi contoh tadi, iaitu perumpamaan sebagai brake kereta untuk menghadkan daripada kita melakukan perkara-perkara kemungkaran. Dan sudah pasti orang yang bertakwa pada Allah SWT ini dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Dan salah satu untuk kita nak mencapai makam ketakwaan kita itu adalah dengan kita berpuasa pada bulan Ramadan ini. Dan itu adalah satu kupasan yang pada saya begitu tepat, Ustaz. Kenapa kalau kita lihat, Ustaz, sekarang ini
Mereka boleh untuk menahan diri daripada makan dan minum, tetapi ia tidak boleh menahan diri daripada menabur fitnah ataupun berkongsi perkara-perkara yang tidak betul di media sosial ini. Banyak perkara yang kita lihat, kadang-kadang perkara itu salah dan sebagainya, tetapi digembar-gemburkan untuk membangkitkan rasa marah terhadap pihak yang berbeza dan bertentangan dengan mereka. Jadi Sebab tu kalau kita nak mencelah sikit antara istilah Quran nak mencerita tentang kelebihan, keunikan takwa ni, dia guna istilah libasut taqwa. ya. Wa libasut taqwa. Maknanya seolah takwa ni biar jadi pakaian kita. Sebagaimana penampilan kita rasa dengan cara berpakaian. Dan kita sanggup habis duit untuk kita design bentuk pakaian yang boleh menyeronokkan kita. Kita rasa puas dan kita pergi ke mana-mana gedung pakaian untuk kita pilih, dan apabila kita pakai kita rasa seronok, kita rasa selesa. Begitu juga takwa. Kita kena rasa dia merupakan pakaian kehidupan kita untuk takbir ibadat kita kepada Allah, dan kita ni hamba Allah Ta'ala yang benar-benar seorang Muslim, seorang mukmin. Masya Allah. Jadi itulah yang kita perlu ambil, dan sidang penonton sekalian, untuk kita ambil perhatian sama-sama perkara ini. Kita tidak hanya berpuasa daripada menahan makan dan minum saja, dan kita perlu juga berpuasa daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah kita akan kupas dengan lebih lanjut berkaitan dengan ayat ini, iaitu kita akan lihat bagaimana Allah Ta'ala, apa pesan yang sebenarnya yang dapat kita kupas, yang dapat kita ambil daripada ayat ini selepas ini, insya-Allah. Kita ni nak tahu semua kenapa, mana koin tu adalah pengeluaran khas daripada Pewter Royal Selangor, dan ini adalah satu yang mengingati masa ikonik bergambar bila Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, Perdana Menteri sekarang, PMX, menyampaikan ucapan sebelum ditangkap di Masjid Negara 1998. Marilah kita beri semangat ramai-ramai, kita naikkan semangat perjuangan kita, dan kita ingatkan satu peristiwa yang tak dapat kita lupa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kepada Allah SWT, kita dapat sampai ke slot yang terakhir pada episod kali ini, yang mana kita menghuraikan dalil yang secara khusus yang Allah Ta'ala tetap dan perintahkan kepada kita untuk kita berpuasa. Bahkan ini adalah dalil Al-Quran yang secara sahih, dan juga dalam hadis pun disebut berkaitan dengan bunyal Islam ala al-khamsin, syahadatul la ilaha illallah, dan dalam hadis tersebut dihuraikan tentang salah satunya adalah puasa, selain daripada kita mengucap 2 kalimah syahadah dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa ia adalah paksi ataupun tonggak utama seseorang sebagai orang Islam yang perlu buat. Kalau kata sebagai mukmin, rukun untuk menjadi orang Islam itu salah satunya ialah berpuasa di bulan Ramadan, dan daripada berbulan-bulan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita makan pada bila-bila masa dan minum pada bila masa sekalipun, cuma pada bulan ini Allah minta untuk kita tahan sekejap. Allah Ta'ala minta untuk kita tahan daripada terbitnya matahari sehingga tenggelamlah matahari, dan selepas itu kita boleh untuk makan dan minum dan meningkatkan amal ibadah kita. Jadi untuk itu Ustaz, tadi Ustaz dah hurai dengan lebih lanjut berkaitan dengan ketakwaan, dan untuk bagaimana untuk kita nak mencapai ketakwaan ini yang mana disebut oleh Ustaz, iaitu takwa ini adalah seumpama seperti pakaian yang perlu dipakai dengan baik dalam kehidupan kita, bukanlah hanya sekadar kita kata perkara yang remeh-temeh, yang sebenarnya perlu diberi penekanan yang secara khusus dan mendalam untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itu Ustaz, daripada ayat ini
apa sebenarnya pesan Allah ni kepada umat Islam, iaitu dengan untuk kita berpuasa ini, apa sebenarnya mesej dan pesan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Islam yang mungkin kita sama-sama dapat pelajarinya? Sebenarnya kita boleh ambil banyak hikmah dia. Ya. Antaranya kita boleh faham manusia ni boleh terjerumus ke lembah kehinaan, melakukan maksiat dan perkara munkar. Ya. Kenapa? Antaranya faktor berkait dengan makan minum. Bahawa manusia nak makan dan minum, ya kita tahu itu keperluan asasi harian kita. Kita perlu pada makan dan minum. Cuma melalui berpuasa di bulan Ramadan, Allah Ta'ala nak didik kita sebenarnya tidak sampai peringkat kita ni mati kalau tak makan dan tak minum. Kita tak ada dengar orang mati kerana dia berpuasa. Ya. Tak ada. Mati kerana sakit banyak, kerana terlebih makan. Jadi puasa ni dia macam satu tempoh tertentu. Dia baik sebenarnya untuk tubuh kita. Betul tak? Betul. Untuk kesihatan kita. Dalam masa yang sama, kalau kita nak makan, ialah kita pilih yang berzat, yang berkhasiat, yang menyeronokkan kita. Tapi sebagai seorang hamba Allah SWT, kita kena letak juga unsur halal dan haram tu. Kita boleh makan dan minum apa saja, tapi pastikan halal. Daripada sumber yang halal. Jadi apabila kita tak boleh makan, walaupun benda tu halal, benda tu harus, tentulah ada hikmah. Hikmahnya, kalau benda halal pun kita sanggup tak makan di bulan Ramadan, apatah lagi yang telah jelas haram. Termasuk yang berkait dengan makan minum. Sebab itulah kita sebut tadi ayat akhirnya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah Ta'ala kata jangan makan. Harta benda ni ia bukan hanya untuk makan saja, betul tak? Untuk makan, untuk minum, untuk melancong, untuk kehidupan yang lebih baik. Dan benda tu tidak salah dalam agama kita. Kita nak hidup gaya mewah, tidak ada masalah. Tapi pastikan daripada sumber yang halal. Ini penting. Apa guna kita boleh makan sehingga kenyang, kita boleh merasai segala jenis menu yang ada atas dunia ini, tetapi daripada sumber yang haram. Sebab makan dan minum yang kita makan dan minum ni, dia jadi darah daging kita. Apa guna kita makan dan minum dengan penuh kelazatan dan keseronokan, tetapi daripada sumber yang haram, sehingga haram tu menjadi darah daging kita. Jadi wa ghudhiya bil haram. Macam mana kita nak rasai setiap permintaan kita Allah Ta'ala qabul dalam keadaan makan minum kita daripada sumber yang haram, pakaian hak kita pakai daripada sumber yang haram, wa ghudhiya bil haram, semua sekali berkait dengan benda haram. Fa anna yustajabulah. Macam mana kita boleh fikir Allah Ta'ala akan qabul permintaan kita? Jadi salah satu caranya, hikmat Allah SWT. Dia pelbagaikan bentuk ibadat ini supaya antaranya tidak menyebabkan kita ni rasa apa? Kita rasa tak selesa dengan ibadat. Allah Ta'ala pelbagaikan bentuk ibadat. Sebagaimana kita pernah sebut, ada ibadat solat, dia ada fokus dia tersendiri. Ibadat zakat, dia ada fokus dia tersendiri. Begitu juga ibadat berpuasa, dia ada fokus dia. Fokus dia asasnya berkait dengan tak makan dan tak minum. Jadi memang secara asasnya kita akan rasa letih. Rasa letih ni menyebabkan antara hikmatnya juga adalah kita tengok kehidupan kita sekeliling. Kita susah, mungkin ramai lagi orang lain susah. Betul, Ustaz. Jadi orang susah. Kalau sekarang ni lagilah kita boleh tengok apa yang berlaku kepada saudara kita di Palestin. Kalau orang tanya macam mana sambutan Ramadan, dia kata sama je. Kalau Ramadan tak boleh makan, tak boleh minum, dia dah berbulan-bulan, mungkin bertahun,
dia tak makan, dia tak minum. Sekarang ni nak dapat air pun susah. Nak dapat roti kering pun susah. Kita ni sampai pikat sakit kerana terlebih makan. Jadi itu antara hikmat berpuasa yang kita boleh ambil daripada ayat tu. Semoga kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah Ustaz. Apabila Ustaz nyebut tadi ada sentuh berkaitan dengan, ia merupakan satu manifestasi kita, iaitu dengan kita menahan diri daripada makan dan minum ni, setidak-tidaknya kita merasai bagaimana orang yang saudara-saudara kita yang susah, yang mungkin mereka tidaklah semewah dengan kita, dengan kehidupan kita ini, tetapi setidak-tidaknya dengan puasa ini juga secara tidak langsung sebenarnya ia mendidik ataupun tarbiyah secara langsung daripada Allah SWT supaya kita sedar keadaan sekeliling kita dan kita faham bahawa kesusahan ini turut dirasai oleh kita bersama. Jadi untuk itu Ustaz, terima kasih banyak di atas penerangan pada episod kali ini, dan insya-Allah mudah-mudahan sidang penonton sekalian, saya rasa banyak manfaatnya yang kita boleh ambil dan kita amalkan, dan sudah pasti adalah kita perlu sama-sama berusaha untuk memperbanyakkan amalan di bulan Ramadan ini, kerana Allah Ta'ala akan melipat gandakan pahala, dan rugilah kalau kita tidak mengambil peluang untuk kita memperbanyakkan amal ibadat, terutamanya pada bulan Ramadan ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.